Kalau ditanyakan, orang mati nak boleh tolong macam mana? Kita jawab, kalau secara hakikat, sama. Orang hidup tak boleh tolong. Allah berfirman, Kul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah, Allah perintah pada Nabi SAW, bagi tahu pada orang masa Nabi masih hidup. Aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Mana kalau tak milik untuk diri sendiri, faqidu syai' la yu'ti. Lagilah kepada orang lain. Itu namanya hakikat. Tapi memang Nabi SAW tak boleh bawa kebaikan kah? Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, terbukti Allah kehendak Nabi SAW menjadi sebab kebaikan yang banyak dan menolak kemudaratan yang banyak. Adapun kalau secara asbab, maka sesuai dengan keadaan orang mati, yang diharapkan adalah doa-doa kebaikan mereka. Kerana itulah istighosah dengan mereka telah meninggal dunia ini hanya dengan orang soleh. Jadi Wahabi ni banyak kena penyakit BBAK, ya, biar bodoh asal. Jadi dia rajin tanya, dia kata, oh, Ustaz kata boleh minta tolong orang mati. Oh, kalau ada doktor mati, kan kalau dia hidup kita minta tolong tak apa. Kalau dia mati pun Ustaz kata boleh, kita pergilah, doktor tolong rawat saya sakit ni, doktor mati dah minggu lepas. Kita pergi ke kubur dia, doktor tolonglah rawat saya. Ini namanya bodoh tapi confident. Cerita istighosah orang mati ini adalah mengharapkan doa. Kalau doktor tu misalnya orang soleh, waliullah, kita bukan harap dia bangkit, pasang balik stetoskop, cek balik, ambil blood pressure. Ini apa cerita? Cerita dongeng Wahabi. Dia terharap doa soleh daripada dia diperkenankan oleh Allah SWT. Itu doa adalah sabab. Sabab secara dini. Kemudian, yang kedua, dia kata minta tolong kepada orang hidup boleh. Minta tolong kepada orang mati syirik. Syirik apa dia? Bahasa mudah fahamnya, syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Ataupun memakhlukkan Allah. Kita kata makhluk ni macam Tuhan juga, syirik. Atau kita kata Tuhan macam makhluk, syirik. Baik. Sekiranya istighosah minta tolong kepada orang soleh dalam negeri ini adalah syirik, berarti istighosah dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Berarti istighosah dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Sebab istighosah itu adalah menuhankan. Kalau begitu sepatutnya dua-dua syirik. Kerana hidup boleh, istighosah dengan orang mati tak boleh. Baik. Yang ketiga, dalil-dalil yang telah disentuh ketika menjawab isu tawasul tadi jelas menunjukkan bahawa umat telah ijma' boleh istighosah kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, bukan syirik, sehinggalah ijma' tersebut dikoyakkan oleh tokoh kurun ke-8 Hijri, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi mereka kata Salafi pandangan pertama adalah sahabat Nabi, pandangan kedua sahabat dan tabi'in, pandangan paling masyhur sahabat tabi'in dan tabi'in. Ada pandangan mengatakan 500 tahun pertama masih salaf, ikutlah makna pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, bukan salaf. So macam mana kamu kata kamu salafi, sedangkan yang kamu taklid hanya pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah? Sayyidina Umar tidak mempertikaikan istighosah hamba Allah tu dengan Nabi SAW selepas bagi dia wafat. Adakah Ibn Taymiyah lebih faham agama berbanding dengan Sayyidina Umar? Lebih faham tauhid dan syirik berbanding dengan Sayyidina Umar? Baik. Jadi ini punca tauhid uluhiyah ni membawa kepada mengkafirkan orang Islam. Kalau tauhid rububiyah mentauhidkan orang musyrik. Tauhid uluhiyah memusyrikkan orang yang bertauhid. Jadi selalu mereka kata ini dalil dia. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, misalnya. Mereka yang kamu seru lain daripada Allah, kamu seru ya Muhammad, ya Rasulullah. Inilah dalil tak boleh. Jadi kamu tafsir sendiri. Kalau kamu rujuk kitab tafsir, ulama-ulama tafsir memahami tad'u di situ sebagai ta'bud, yang kamu sembah. Misalnya Imam Qurtubi menjelaskan di sini, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Jadi menunjukkan di sini tad'un ai ta'budun, yang kamu sembah. Waqil, ada pandangan mengatakan tad'unaha alihah, yang kamu dakwa berhala itu sebagai Tuhan. Jadi berbeza. Minta tolong bukan menyembah. Kalau minta tolong menyembah dengan orang hidup juga tidak boleh. Kerana menyembah orang hidup sama. Sebab itu dia taksir. Orang yang misalnya minta tolong, orang tu dia pengikut Ayah Pin. Dia rasa Ayah Pin tu Tuhan. Orang macam tu dia minta tolong kepada Ayah Pin masa Ayah Pin masih hidup, masih syirik. Sebab
iktikad dia memang ayah pin yang beri, bukan Allah. Dia syirik. Dia bukan masalah hidup atau mati, dia masalah iktikad ketuhanan. Jadi tengok dalam kitab tafsir Asy-Syaukani juga, innal ladzina tad'una min dunillah adalah ja'altumuhum alihah. Jadi mereka ni banyak baca ayat Quran tafsir sendiri, ya. Baik, jadi saya nak cerita sebagai penutup, ya, kejadian yang berlaku September tahun lepas. Jadi saya tanya soalan tu kerana mereka berpendirian, walaupun mereka tak mengaku Wahabi, tapi dalam bab istighosah pendirian mereka sama macam Wahabi, iaitu haram, bahkan syirik istighosah dengan wali-wali kerana wali-wali itu dah meninggal dunia. Jadi saya tanya, adakah dalil mengharamkan istighosah dengan orang mati? Yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Jadi saya minta bakmai satu dalil, sampai habis mesyuarat satu dalil pun tak bawa. Jadi oleh kerana tak puas hati, tak boleh bawa dalil itulah, my idea dalam otak dia, dia kata kalau macam tu bolehlah kita pergi kat pokok, kita kata wahai pokok tolonglah saya dengan iktikad Allah yang beri, ya. Dan benda tu dirakam, cuma rakaman tu ada pada mereka. Saya jawab, istighosah tidak disyariatkan begitu, ya. Jadi mereka tekan-tekan lagi, tapi dah iktikad dia Allah yang beri. Jadi saya kata boleh, dengan maksud tidak syirik. Satu benda yang tidak syirik tidak semestinya disyariatkan. Saya bagi contoh mudah, ya. Satu orang makan nasi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Nasi itu hanya sebab saja, ya. Syirik atau tidak? Satu orang makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Syirik. Kalau secara hakikat, ya syirik. Satu orang makan daging babi, dia makan daging babi dengan iktikad bukan daging babi yang mengenyangkan, ia hanya sebab saja, yang mengenyangkan adalah Allah. Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Saya ulang. Satu orang makan daging babi, daging khinzir, tapi dia yakin yang mengenyangkan dia adalah Allah, bukan daging khinzir. Daging khinzir itu hanya sebab saja. Syirik atau tidak? Tak syirik. Ustaz membenarkan orang makan daging babi. Kan dua benda yang berbeza. Tak syirik satu isu, masyru' atau tidak isu yang lain. Jadi sebagai kesimpulan, istighosah ada dua. Satu, istighosah secara hakikat itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Adapun istighosah secara asbab itu boleh dengan jalan asbab, ya. Adakah Allah jadikan pokok asbab pertolongan dengan cara kita pergi kepada pokok, wahai pokok tolonglah saya? Kan tidak. Mana dalil? Ya, saya ada saksi dan rakaman pun ada. Mereka minta dalil. Mana dalil tak boleh minta tolongan pokok? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda ni khilaf ke antara kita? Kamu pun tak kata boleh tolong, saya pun tak kata boleh minta tolong dengan pokok. Kenapa kamu minta dalil? Dalil dia kan kalau kita khilaf. Misalnya kamu kata boleh minta tolong dengan pokok, saya kata tak boleh, haram, ya. Kamu minta dalil. Sekarang ni kan sama sepakat. Sebab benda itu bukan asbab. Boleh atau tidak makan nasi? Boleh. Dalil umum, suruh makan benda yang halal. Boleh atau tidak makan babi? Ya, tak boleh, ada dalil mengharamkan. Boleh atau tidak makan batu? Tak boleh cari dalil. Kerana batu tu bukan makanan. Kerana pokok tu bukan asbab pertolongan dengan cara diminta. Pokok adalah sebab pertolongan, mungkin dijadikan tempat berteduh, kayunya dijadikan rumah, akarnya direbus buat obat, ya mungkin asbab. Tapi pergi kepada pokok, minta tolong dengan pokok, itu alal aqal bid'ah sayyi'ah. Kalau dengan i'tiqad pokok yang menolong, maka jadi bid'ah syirkiyah. Tapi saya difitnah, saya ni yang menganjurkan minta tolong dengan pokok. Minta maaf, kalaupun dia bukan Wahabi, perangai Wahabi. Sebab Wahabi ni bila dia tak boleh counter secara ilmiah, dia akan bunuh karakter. Saya perasan 2 minit. Masa saya nak berdebat tajuk Wahabi bulan Februari tahun ni, saya diserang secara peribadi dengan pelbagai serangan, ya, dengan teruk sekali. Siapa yang follow, dia follow lah. Teruk saya kena serang secara peribadi. Tapi saya tak nak komen panjang sebab saya kes tu saya dah buat saman di mahkamah. Sehari dua ni
Saya hanya bertanya ya, kepada Maulana, mereka panggil Maulana lah, bagi saya Maulahum, Maula mereka lah, Asri Yusof, Kelantan. Kerana posting yang hentam saya itu dalam Facebook dia, tapi katanya budak-budak admin dia yang up kan, wallahu alam lah, tapi nama dia. Jadi yang kata ni apa beza dengan Syiah, apa beza dengan Nasara tu dalam Facebook dia. Jadi saya dah jawab dan saya kata ARG pernah offer, sebab ARG keluarkan satu buku tentang istighosah, mereka nak test dengan buat dialog. Bagi orang yang tak setuju dengan istighosah, ARG ajak dialog. Jadi saya mention kat situ, ataupun Al-Fadhil sudi nak berdialog isu istighosah ni, debat ilmiah, ataupun berpada dengan tanya daripada jauh dalam Facebook. Jadi saya buat posting untuk debat ilmiah dan dia tolak. Dia kata sibuk berdakwah, sibuk mengajar, dan saya tak condemn ya, sebab bagi saya itu hak dia. Bagi saya tak setujulah kalau orang ejek dia al-lari lah apa semua, itu hak dia. Tetapi hak kami juga untuk tidak diumpat, dikeji sebelah pihak. Itu hak kami. Kalau kamu tak nak berdialog berdepan, jangan condemn kami dalam Facebook kamu. Jangan benarkan admin kamu condemn kami tanpa ada defend. Itu baru fair. Dan saya perasan sehari dua ni, fitnah peribadi itu disebarkan semula. Inikah sunnah? Kalau betul mereka perjuang sunnah, ustaz sunnah, kampung sunnah, adakah sunnah Nabi mengaibkan orang? Wallahi, saya pernah larang satu budak muda yang nak dedahkan aib peribadi seorang tokoh Wahabi a few years back. Saya kata, kita lawan Wahabi, lawan ideologi. Jangan dedahkan aib peribadi. Budak tu tak berapa setuju dengan nasihat saya. Sekarang dia pula attack orang ahli sunnah. Al-adabu fauqal ilmi. Adab berada atas pada ilmu. Walaupun dia faham Wahabi sesat, tapi dia juga jadi macam itulah. Jadi secara kesimpulan, dalam bab istighosah ini, kalau kita faham beza antara hakikat dan asbab, tidak jadi isu. Istighosah secara hakikat hanya kepada Allah Ta'ala. Istighosah secara asbab boleh dengan makhluk yang menjadi sebab, yang sesuai dengan keadaan makhluk tersebut. Wallahu a'lam.